Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya dan diberikan kesihatan yang baik kepada kita, maka dapat kita meneruskan ibadah kita. Dapat kita melaksanakan kehidupan kita dalam keadaan yang sempurna. Mudah-mudahan sama-samalah kita menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang berbahaya iaitu COVID-19 yang hari ini kalau kita lihat angkanya mencecah hampir kepada 7,000. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita, bagaimana untuk kita menghindarkan diri kita daripada dijangkiti wabak virus tersebut, maka hendaklah kita laksanakan apa yang disarankan oleh kerajaan, iaitu dengan mematuhi SOP setiap masa dan ketika. Dan janganlah kita mendedahkan diri kita kepada penyakit yang berbahaya ini, maka sekiranya kita mendedahkan diri kita, seolah kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. Baik tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis jilid yang pertama, bab yang keempat, iaitu beriman kepada adanya malaikat. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di dalam alam ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa jenis makhluk untuk menjalankan undang-undang dan peraturan dalam pentadbiran kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, iaitu Allah menciptakan kaki tangannya dan bala tenteranya 4 jenis makhluk, iaitu yang pertamanya 2 jenis makhluk yang halus, iaitu malaikat dan jin. Maksud yang halus ini ialah makhluk yang tidak nampak dengan mata kasar kita, tidak dapat nak melihat dengan teleskop dan sebagainya, tetapi ianya wujud, ianya ada, yakni malaikat dan jin. Dan yang kedua lagi iaitu makhluk yang bertubuh kasar. Maksud bertubuh kasar ini ialah makhluk yang dapat dilihat oleh mata lendir manusia, ya, iaitu manusia dan haiwan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam seluruhnya ini, dan dialah yang mengurus dan mentadbir segala hal, ehwal, dan mengadakan undang-undang dan peraturan bagi setiap satunya. Jadi salah satu jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguruskan, mentadbirkan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang dinamakan malaikat. Malaikat ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dijadikan dia daripada nur. Ya, manakala kita manusia tuan-tuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah. Manakala jin pula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya, daripada api. Daripada cahaya, daripada api, ya. Malaikat dijadikan Tuhan daripada nur. Nur ni cahaya. Dan mereka sejenis makhluk gaib. Malaikat ni sejenis makhluk yang gaib,
yang tidak diketahui keadaannya dengan panca indera. Maknanya kita tidak boleh nak kenal malaikat melalui panca indera yang ada pada kita. Tak boleh nak kenal malaikat dengan mata lendir kita, kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan malaikat ini menjelma atau menyamar diri sebagai makhluk yang lahir. Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan malaikat ini menjelma sebagai makhluk manusia yang dapat dilihat dengan mata lendir kita, seperti mana kalau kita lihat dalam sirah, dalam sejarah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para malaikat untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat wahyu yang pertama, bagaimana malaikat datang memerintahkan, meminta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dan memeluk baginda yang dengan begitu erat sehingga baginda rasa takut. Maka itulah malaikat Jibril. Kemudian kita lihat lagi dalam kisah bagaimana malaikat datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat dilihat oleh para sahabat ketika mana Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu majlis bersama sahabat, lalu malaikat datang kepada Rasul dan bertanyakan Nabi kita berkenaan dengan apakah itu Islam, apakah itu iman, dan apakah itu ihsan. Ini keizinan Allah SWT kepada manusia, dan sahabat-sahabat dapat melihat wajah malaikat itu yang begitu tersusun indah pakaiannya, begitu rapi persiapan dirinya. Maka itu adalah malaikat yang dibenarkan, diizinkan oleh Allah SWT turun ke bumi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampak oleh sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tuan-tuan, kita wajib beriman kepada perkara yang gaib, ya. Yakni malaikat itu adalah perkara yang gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Kita juga wajib beriman kepada syurga, neraka, dosa, pahala, timbangan siratal mustaqim dan sebagainya. Itu benda-benda yang gaib yang tidak dapat dicapai oleh pemikiran manusia dan tidak dapat dilihat oleh mata lendir manusia dan tidak dapat diketahui oleh panca indera manusia. Tetapi ianya wajib kita beriman berdasarkan kefahaman ilmu yang ada pada kita. Ya. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga adalah jenis makhluk yang dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persediaan-persediaan untuk mematuhi perintah Allah semata-mata. Jenis malaikat ini ialah makhluk yang Allah SWT ciptakan dan ianya sentiasa mematuhi arahan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma amarahum wa yaf'aluna ma ta'marun. Ma amarahum wa yaf'aluna ma ta'marun. Ini makhluk malaikat ini, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah perintah kepada dia, maka dia taat, setia kepada Allah. Tidak sama seperti mana kita manusia, Allah perintahkan kita supaya taat, maka kita ni ada juga jenis makhluk yang tidak taat, ya. Sama juga seperti mana jin. Jin ada juga jin yang taat, yang patuh kepada Allah, dan ada juga jin yang tidak patuh, yang melakukan asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, iaitu mereka tidak pernah mendurhaka kepada Allah. Satu detik pun malaikat ini tidak pernah mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sentiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka tetap setia melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut athar Sa'id Al-Musayyab dinyatakan bahawa malaikat itu bukan lelaki dan bukan juga perempuan. Ini jenis malaikat ni, dia tidak ada bangsa, ya.
tidak ada lelaki dan juga tidak perempuan. Mereka tidak makan dan tidak minum dan juga tidak tidur. Ini makhluk malaikat tidak sama seperti mana makhluk manusia. Manusia ni ada lelaki, ada perempuan, makan, minum, kahwin, tidur, jaga dan sebagainya. Itu sifat manusia. Tapi malaikat tidak seperti mana manusia. Bilangan malaikat banyak. Bilangan malaikat banyak. Bilangan manusia dapat diketahui. Kalaulah penduduk Malaysia hari ini, tuan-tuan, hampir lebih kurang 38 juta. Maka dapat diketahui. Tetapi malaikat tidak dapat diketahui banyaknya malaikat ini. Tidak diketahui jumlahnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap seseorang diwajibkan beriman kepada malaikat dengan cara umum. Kita ni wajib beriman, wajib percayai adanya malaikat dengan secara umum, melainkan 10 saja yang wajib kita yakini, yang wajib kita beriman kepada mereka secara tafsil, yakni satu persatu. Seperti mana disebutkan dalam kitab ini, yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman dan yakini, iaitu 10 malaikat. Yang pertama yang bernama Jibril AS. Malaikat Jibril ni tugasnya ialah menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat yang bernama Mikail. Tugasnya ialah mengurus hal ehwal penghidupan manusia. Yang ketiga, malaikat yang bernama Israfil. Di antara tugasnya iaitu meniup sangkakala. Ini tugas Israfil. Apabila Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala, bila, tuan-tuan? Ketika mana Allah perintahkan berlakunya kiamat. Dan yang kedua, manusia dibangkitkan daripada kubur. Dan yang ketiga, untuk digerakkan manusia ke pada mahsyar melalui proses pembicaraan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah ulama mengatakan 3 kali tiupan, dan ada juga mengatakan 2. Walau bagaimanapun, tugas malaikat Israfil ni ialah meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat yang bernama Israel. Antara tugasnya mengetuai malaikat-malaikat yang mengambil nyawa. Ini malaikat yang hebat, tuan-tuan. Apabila Allah perintahkan kepada dia untuk mengambil nyawa, maka tidak ada seorang pun, walaupun apa pangkatnya, walaupun apa kedudukannya, sama ada dia orang kaya ke, dia orang miskin ke, dia orang terkenal ke, orang tak terkenal ke, apabila Allah perintahkan kepada dia, maka dia pergi cabut nyawa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila telah sampai ajal kepada seseorang, maka tidak boleh nak dilewatkan sedikit ataupun nak di awal. Inilah tugas malaikat, tuan-tuan. Tidak ada sesaat nak lewat dan tidak ada saat nak diawalkan. Ini dikatakan malaikat Israel yang mengetuai malaikat-malaikat yang mengambil nyawa. Yang kelima, ketua malaikat syurga yang terkenal dengan nama Ridwan. Yang menjaga syurga adalah malaikat yang bernama Ridwan. Manakala malaikat yang menjaga neraka, malaikat yang bengis, dinamakan Malik. Yang bengis, jaga neraka. Sesuailah sebagai penjaga neraka, mestilah orang yang bengis, rupanya yang bengis. Dan 7 dan yang ke-8, iaitu malaikat yang bergelar Raqib Atid dan Kiraman Katibin. Di antara tugasnya menulis amal manusia. Raqib Atid ni ialah malaikat hafazah. Kiraman Katibin ni ialah malaikat yang menulis segala amal manusia, sama ada manusia buat benda baik ditulis, dan juga manusia melakukan perkara jahat pun juga ditulis. Dan tidak ada yang tidak tertulis oleh malaikat. Sebab apa? Dia tidak tidur, tuan-tuan.
malaikat ini tidak tidur. Kalau malaikat macam manusia ada sifat tidur, maka ketika manusia yang buat benda baik ataupun jahat, dia tak tulis. Sebab apa? Sebab dia tidur. Jadi ini tugas malaikatnya. Sifat dia tidak tidur dan sentiasa memegang pena untuk menulis apa kebaikan dan juga apa kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang ke-10, dan malaikat 9 dan yang ke-10, malaikat yang disebutkan iaitu Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni antara tugasnya ialah menyoal orang yang telah mati. Maknanya dalam kubur kita, tuan-tuan, apabila kita telah mati, dikebumikan dalam kubur, maka akan ditanyakan oleh malaikat ini tentang apa yang kita telah buat di atas dunia ini. Apa yang kita buat dengan umur kita, apa yang kita buat dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Ada apa yang kita macam-macam ditanya oleh Allah SWT oleh Munkar dan Nakir. Jadi kalaulah kita ni termasuk dalam orang yang baik, orang yang soleh, maka insya-Allah dapat diselesaikan dengan cara mudah. Dan sekiranya kita termasuk golongan orang yang toleh, orang yang tak baik semasa hidup di dunia, maka banyak persoalan yang kita perlu jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, maka persiapkanlah diri kita supaya mudah dijawab, mudah untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir di dalam kubur nanti. Jelasnya malaikat secara umum mempunyai berbagai tugas. Malaikat ni mempunyai berbagai tugas. Ada yang ditugaskan mengenai undang-undang kejadian alam, seperti mana mengedarkan cakrawala. Ada yang malaikat yang mengaturkan pergerakan cakrawala. Cakrawala tadi beredar di atas landasan yang telah ditetapkan. Tidak ada pun berlaku pelanggaran antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab ada yang menjaganya, iaitu malaikat. Menurunkan hujan, ada juga malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, menumbuh dan menyuburkan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, menghala dan menahan angin dan awan, menjaga dan menguasai gunung ganang, bukit bukau serta lautan, dan banyak lagi. Banyak bendanya, semuanya tadi yang Allah SWT ciptakan di antara langit dan bumi itu, semuanya dijaga oleh pengawal-pengawal yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat. Ada pula yang ditugaskan mengenai hal ehwal yang berhubung dengan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis. Ini hadis yang ke-19 dalam kitab Mustika Hadis ini, versi tulisan Jawi, iaitu muka surat 69. Hadis yang ke-19, An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allaha wakkala birrahimi malakan yaqulu ay rabbi nutfatan, ay rabbi alaqatan, ay rabbi mudghatan, fa idza arada Allahu an yaqdiya khalqaha qala ay rabbi shaqiyyun aw sa'idun, zakarun aw untha, faman rizqu famal ajalu fayaktubu kadzalika fi batni ummi. Rawahul Bukhari wa Muslim wal Imam Ahmad. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah telah menugaskan satu malaikat berhubung dengan peringkat-peringkat kejadian anak dalam kandungan rahim ibunya dan keadaan-keadaan yang akan dilalui dan didapatinya. Apabila air benih itu jatuh ke dalam rahim, maka malaikat bertanya, Ya Tuhanku, air benih ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Malaikat tanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila benih
jatuh ke dalam rahim ibu, maka dia tanya, ya Allah, bagaimana dengan benih ini? Nak jadi ke ataupun tidak? Ya Tuhanku, darah seketul ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Ya, selepas proses nutfah tadi, dia akan jadi darah, ya, seketul darah. Ya Tuhanku, daging segumpal ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Malaikat tanya lagi Allah, macam mana keadaan dengan daging seketul daging tadi, mudghah tadi? Nak sempurna ataupun tidak? Ya Tuhanku, daging segumpal ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Maka apabila Allah hendak mensempurnakan jadinya seseorang anak, malaikat bertanya lagi, ya Tuhanku, adakah ia seorang yang bernasib baik atau bernasib tak baik? Lelakikah atau perempuan? Bagaimana keadaan rezekinya dan ajalnya? Setelah malaikat mendapat jawabnya, maka ia menulis sebagaimana yang telah diperintahkan sedang anak itu dalam perut ibunya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah proses penciptaan manusia bermula daripada nutfah, benih dimasukkan ke dalam rahim, kemudian malaikat bertanya Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana keadaan benih itu, kemudian benih tadi menjadi setitis darah, kemudian darah tadi berkembang menjadi seketul daging. Kemudian ditanya oleh malaikat lagi bagaimana dengan keadaan mudghah ini. Kemudian proses seterusnya ialah pembentukan tulang belulang dan sebagainya. Ditanya lagi bagaimana keadaan manusia yang janin yang berada perut itu, lelakikah atau perempuankah, nasib baikkah atau nasib tak baik? Maka kemudian Allah perintahkan supaya menulis nasib kita ketika mana kita berada di dalam perut ibu kita. Inilah tuan-tuan proses kejadian manusia setelah genap 9 bulan, maka Allah SWT izinkan bayi janin yang berada di perut ibu tadi keluar ke dunia, alam dunia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahawa setiap anak dalam kandungan ibunya ada malaikat yang ditugaskan Allah SWT mengenai peringkat-peringkat kejadiannya, mulai dari jatuhnya air benih ke dalam rahim ibunya sehinggalah ia cukup sifat-sifat sebagai seorang manusia, dan malaikat inilah juga yang menulis apa-apa jua yang berhubung dengan meliputi rezeki dan ajalnya dan nasib baik atau buruknya. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah SWT, tiap-tiap seorang anak Adam itu dijadikan oleh Allah SWT menurut apa yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Jadi semuanya telah diatur oleh Allah, sama ada kita ini hidup di dunia ini, semuanya telah tercatat di dalam kitab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita hidup sebagai seorang yang beruntung ataupun tidak beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita tidak ketahui, tuan-tuan, ya. Inilah menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita, sama ada nasib kita baik ataupun tidak. Cuma sebagai manusia, makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan lemah, kita berusahalah untuk mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berusahalah jadikan diri kita ni orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulannya dalam tazkirah ringkas pada pagi ini yang berkenaan dengan wajibnya kita meyakini bahawa malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, suatu makhluk yang gaib yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengawal kejadian makhluk, ya, yang ada di atas
muka bumi, yang ada di antara langit dan bumi, yang ada di atas langit. Semuanya itu dijaga oleh Allah SWT melalui tugas malaikat. Ya. Malaikat arahkan, Allah SWT arahkan malaikat supaya mengatur semua kehidupan, termasuklah kehidupan manusia ini. Ya, termasuklah kehidupan kita, rezeki kita, ajal kita, hidup kita, mati kita, semuanya diatur oleh Allah SWT dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang telah diberikan tugas oleh Allah SWT. Dan malaikat ini juga makhluk yang dijadikan oleh Allah seperti mana kita juga. Ya, dia pun makhluk dijadikan Allah, ada tugas-tugas masing-masing. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT, kejadiannya amat berbeza dengan kejadian manusia. Tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak tidur. Kerjanya hanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbeza dengan manusia. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT, tahulah kita bahawa perbezaan antara malaikat dengan manusia. Ya, walau bagaimanapun kita mestilah beriman akan adanya malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib kita percaya, yakini hanya 10 malaikat sahaja seperti mana yang disebutkan tadi, bermula daripada malaikat Jibril AS yang menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, dan sampailah kepada yang ke-10, malaikat yang menjaga syurga dan malaikat yang menjaga neraka, ataupun malaikat yang bertanya mungkar dan nakir. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT, insya-Allah kita sambung lagi dalam sesi yang lain berkenaan dengan di antara malaikat-malaikat ada juga yang ditugaskan untuk merhati amalan-amalan manusia. Baik, sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah adalah kejadian saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.